Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan Imam telah membacakan untuk 8 rakaat tarawih sebentar tadi juzuk yang kedua dan juzuk yang ketiga. Masih lagi suratul Baqarah. Di antara ayat-ayat yang dibaca, terutama pada 4 rakaat yang pertama, adalah berhubung dengan soal kualiti. Dengan Islam menitik berat persoalan nilai yang tinggi, walaupun jumlahnya sedikit. Bermula dengan kualiti mutu nilai memilih pemimpin. Dalam kisah Talut dan Jalut, ketika Nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel pada waktu itu, namanya Nabi Samuel, ni Bani Israel. Ada Nabi nama Jarjis, bukan ayah, bukan Jamaluddin Jarjis, dengan silap taksir. Nabi Jarjis itu Bani Israel, Nabi tapi tak Rasul. Nabi yang diutus pada waktu itu Nabi Samuel. Nabi Samuel beritahu Bani Israel, wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka kepada mereka, yakni kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah telah memilih Talut malika, nak jadi raja, nak jadi ketua di sebuah tempat, nama dia Kuala Besut. Sila. Nak jadi ketua tu ada kualiti dia. Ini bukan Kuala Besut, tersasul. Allah pilih seorang lelaki. Tengok bagaimana puasa mendidik kualiti. Kita tengok ayat ini. Kata Nabi Samuel, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu jadi ketua malik, jadi raja, nak pimpin Bani Israel untuk berperang dengan Jalut. Jalut ni jahat. Kata
Kata Nabi Samuel, Allah pilih seorang lelaki nama dia Talut. Bani Israel komplain, anna yakunu alaih ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Pemimpin Bani Israel komen pada Nabi Samuel, kenapa Talut yang dilantik menjadi pemimpin, menjadi ketua, sedangkan kami ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih layak jadi ketua daripada Talut, sebab sa'atan minal mal, harta kami banyak, kami banyak duit, kami boleh beri rumah percuma, tak ada angin, tak ada ribut, rumah free. Bahaya semua, percuma, tak pasal-pasal, wang besar di Kuala Lumpur. Kami layak jadi pemimpin sebab sa'atan minal mal, kami banyak harta. Talut tu kami kenal, apalah ada pada Talut, isap rokok tembak, Rough Rider rokok dia, kami Lucky Strike, kami hisap Marlboro. Downhill tak main lah, Benson tu rokok jamban, kami hisap Lucky Strike, Pall Mall Cherry, Lucky Strike, macam-macam, Winston. Talut miskin rokok tembak. Mana dia ada duit, dia nak jadi pemimpin ni, mu ada duit. Ni politik wang. Ya Allah, Allah Ta'ala sebut lama dah, zaman Bani Israel, politik wang. Tapi Allah sebut kualiti. Ya Talut tidak ada duit, tidak ada harta, tapi ilmi wal jismi. Talut ada dua benda yang cukup penting dalam kriteria menjadi seorang pemimpin. Apa dia? Al-ilmi. Pertama, ilmu, mesti ada ilmu. Nak jadi pemimpin ni mesti ada ilmu, tidak digelak di orang. Naik harga ayam, jangan makan ayam, lagu tu menteri, gelak orang. Besok naik harga minyak, pancut kencing semua dalam tangki. Naik harga minyak, besok tak payah pakai minyak, lagu tu nak apa? Naik harga ayam, habak tak sah makan ayam, kita tunggu harga ayam turun, habis menteri buat apa? Aku pening betul tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni buat lawak bodoh. Ni bukan maharaja lawak tuan-tuan. Ayam keperluan rakyat nak makan, main naik harga, suruh berhenti makan ayam, tunggu harga ayam turun. Bila dia nak turun? Menteri cap ayam dalam internet, kutuk-kutuk gitulah. Ni bulan puasa lah, malas nak bising, tapi apa cari pasal? Biar berilmu, cerdik, biar berkualiti sikit. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, tuan-tuan ada tengok ke ikan siakap mereka putak lagu tu, kotak ayam golek tu 6 km dah naik asap macam Iraq kena bom, meleleh ayat liuk tengok ayam golek tu. Memang dia tak bagi makan. Hampa boleh lah hilang nampak berpuluh ribu, makan semua sedap-sedap. Ni kami orang gurun ni, gurun kalah hari pula. Fikir sama, ilmu penting. Ya, Talut tak ada harta, tapi tengok kualiti, mutu dia. Pertama, al-ilmi, Talut ada ilmu, dia layak jadi pemimpin. Dua, jismi, tubuh dia sihat.
Pertama nak sebut apa? Kualiti di sudut ilmu. Satu. Yang kedua, tengok ada satu ayat yang Tuan Imam baca. Bagaimana bila berkualiti, dia tak perlu jumlah yang ramai. Bila naik kualiti, kuantiti akan terbenam. Itu prinsip. Dah set semua tentera Bani Israel, pemimpin-pemimpin dia pun tak boleh komen dah. Nabi Samuel kata Allah memang lantik Talut jadi pemimpin, kamu kena terima. Okey, setuju semua. Set nak pergi perang lawan Jalut. Tuan-tuan tengok kualiti. Ayat 249 Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Allahu Rabbi. Siap semua set nak berlawan. Maka bergeraklah tentera Talut. Jumlah tak ramai. Tak ramai jumlah. Nak banding dengan Jalut lebih besar di sudut kuantiti dia. Tapi Islam mengajar bila kualiti ada, kuantiti tidak diambil kira. Terbenam kuantiti, jumlah. Kualiti itu diangkat Allah. Tiba-tiba mereka berhadapan. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah, kata Talut pun facing tentera dia. Talut pun kata sesungguhnya Allah telah menguji kita dengan sebatang sungai. Sungai itu ialah Sungai Jordan. Diuji dengan sungai. Apa nak ambil pengajaran? Hidup ni takkan sunyi dari ujian dan cabaran. Masing-masing kita diuji Allah, berat ke kecil. Tuan-tuan ada ujian tuan-tuan. Saya ada ujian saya. Muslimat ada ujian dia. Setiap kita akan diuji oleh Allah. Yang kita nak kena ambil faham ialah sabar dengan ujian, redha dan cari jalan bagi selesai. Minta dengan Allah. Ujian pasti datang. Tuan-tuan, adakah Nabi Yusuf alaihi salam mau duduk dalam penjara selama 7 tahun? Bid'a sini dihumban dalam penjara. Qala rabba ahabbu sijnu ilai. Aku lebih suka masuk penjara, kata Nabi Yusuf. Setelah dia menghadapi onak duri ujian yang dimainkan oleh peringkat istana. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Sikit punya ujian. Perempuan bangsawan, isteri raja, putih melepas, pakai baju jarang. Wa ghallaqatil abwab. Dia tutup semua pintu-pintu istana. Wa qalat, lalu dia berkata, hai talak, ayuhlah Yusuf, saya sudah bersedia. Dia perfume dia daripada hujung rambut dia spray sampai kuku hak pengambil. Dia tutup pintu, tinggal berdua dengan kita. Cari pasal tu imam pun tumbang. Tu imam Afrika lah, bukan sini. Ujian. Nabi Yusuf tak nak. Nabi Yusuf tolak. Pengambil dia kena humban ke dalam penjara. Ma jaza man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim. Ya Allah, cepat saja Zulaikha ketika mana suami masuk dan tengok peristiwa koyak baju Yusuf daripada belakang. Zulaikha kata, bang, apa kita nak hukum budak gatal? Allah nyaya Nabi Yusuf. Aw yusjana, kita penjarakan dia bang. Aw azabun alim,
atau kita seksa dia. Tak pasal-pasal. Nabi Yusuf tak dan berhujah. Kata ndak ke Nabi Yusuf merengkok dalam penjara 7 tahun. Tak ada dia pasal. 7 tahun mengikut tafsir Ibnu Abbas. 7 tahun. Tak ada dia salah apa. Tak ada section boleh angkat dia Akta Hasutan ke 39B ke, tak ada. Tu akta dadah berbahaya, wal daun ketuk. Tak ada. Tapi Allah uji tak Nabi Yusuf? Uji. Siapa kita bila Allah uji kita nak mengeluh? Beritahu. Siapa kita bila Allah uji kita, kita nak rasa kita ni sepatut tak kena lagu ni? Siapa kita? Nabi Yusuf 7 tahun. Nak ke Nabi Yunus duduk dalam perut ikan? Elok duduk darat terjun buh dalam perut ikan. Dia mau ke duduk dalam perut ikan? Entah darah ikan mau. Duduk. Wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk dalam perut ikan, lighter apa tak ada, dia tak esok apa. Kalau ada lighter boleh cucuh tengok dalam perut ikan. Melainkan zikir la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ceritanya zikir itu kita ambil, ceritanya ujian dia nak duduk ke dalam perut ikan. Tak ada dia pasal. Allah uji tentera Talut tengah berjalan padang pasir di Jordan nak berhadapan dengan Jalut. Tiba-tiba jumpa sebatang sungai. Tuan-tuan, orang tengah dahaga 5.30 kita pergi bazar Ramadan, dia buat pula hari ni hangat pula. Hari ni hangat sungguh. Dia tengok ayat tu, ya Allah, selagi ada jari semua buh tadi, kecuali ayat bateri dia tak beli. Yang lain semua mau buh air semua. Letak depan tu menunggu 7.39 tu. Dia berjalan daripada hujung pintu depan sampai pintu jamban belakang. Duk tengok baru 7.10 dia punya lemah lah. Kalau boleh jolok matahari tu. Ya Allah, dahaganya kita. Tuan-tuan, Allah uji Talut. Saya nak sebut kualiti. Allah uji Talut dan tentera dia dengan sebatang sungai. Dah berjalan jauh tengah padang pasir, jumpa sungai, nak buat apa? Tapi Allah kata, "Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi." Ya Allah, ujian. Talut berpusing ke belakang. Talut kata, depan kita sungai, bukan taksir sungai Jordan yang jernih. Talut kata, Allah beritahu, Allah ilham, walau dia tidak rasul tapi dia mendapat ilham. Allah beritahu, Allah ilham supaya kita semua ni termasuk saya tidak dibenarkan minum air sungai ini illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa minum falaisa minni, bukan tentera aku dah, dia boleh balik, dia tak layak berjihad. Siapa minum, kecuali yang minum ghurfatan biyadihi, kata Arab, satu cedok tapak tangan. Turun cross sungai tu, cedok satu tapak tangan minum. Okey, fair enough, no hal, boleh jadi tentera. Siapa minum boleh balik, tidak layak berjihad menentang Jalut. Faham semua? Faham tuan. Turun sungai, dia bantai berenang 4 kali 100 meter. Yang berenang, yang gosok gigi kuda, ayat jernih.
Yang minum yang kuat lintang bila lagi dia kata. Tadi apa dah, jangan minum kecuali satu tapak tangan. Mereka melanggar arahan Talut, lalu tinggal mengikut riwayat sekitar 500 ke 700 sahaja yang benar-benar mencedok dengan tapak tangan. Tu ya. Yang lain semua mandi, gosok gigi kuda, lumba, renang lagi. 700 ini saja yang naik ke atas darat dengan mencedok satu tapak tangan, paginya tumbang, digugurkan oleh Talut. Allah uji dengan sungai, tuan-tuan. Mereka tak lepas ujian. 700 inilah yang berkualiti. 700 inilah bila Talut tengok 7 tinggal 700, hak lain tenggelam habis. Mereka kata pada Talut, lawan tetap lawan, walau sikit. Tak usah beronok, kita lawan. Jalut tengok daripada jauh, Jalut dekat 5,000 tentera. Tetapi apabila tentera 700 orang ini benar-benar menerima ujian Allah dengan sabar, patuh pada Talut, 700 inilah yang Allah sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Nak sebut kualiti. Berkualitinya tentera Talut walau 700 orang. Kalah tak Jalut dan tentera dia? Kalah. Wa qatala Dawud Jalut. Siapa yang bunuh Jalut dalam 700 orang itu, yang minum satu tapak tangan tu, 700 itu, salah seorang dia budak lelaki, umur dia 10 tahun, namanya Dawud, iaitulah Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Daud lah yang terlebih Jalut. Baik itu tentera Yahudi, tuan-tuan, mereka cukup takut dengan terlebih di Palestin. Sebab mereka baca sejarah. Yang kena terlebih Jalut tu, siapa yang terlebih? Adalah Nabi Dawud alaihi salam. So mereka cukup takut, dan memang Yahudi ni penakut pacul. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya baru habis baca sebuah buku bertajuk 69 jam di penjara Zionis. Baru habis. Saya baru beli seminggu, baru habis baca. Cerita tuan-tuan ingat 31 Oktober 2010, Flotilla Mavi Marmara, kapal yang diserang oleh tentera Israel. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya baca dah habis. Start daripada mereka berlayar dengan gambar, siap gambar pula in color, cantik buku dia, agak tak mahal, RM25 begitu. Lepas 3 kotak danghil, tak ada dia mahal. Gambar in color. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Buku yang dikarang oleh salah seorang anggota pengaman bernama Nur Azman, pasukan yang pergi sama NGO daripada Malaysia. Bagaimana kisah bermula mereka bertemu di Laut Mediterranean, satu dunia datang untuk menghantar bantuan di Gaza. Akhirnya mereka berlayar sampai di selatan Cyprus. Mereka dihambat oleh 2 kapal selam Yahudi, 3 kapal frigate, dan 4 Zodiac, yakni boat Zodiac. Saya nak sebut apa? Ringkas cerita, Yahudi ni berani ke bacul. Dalam buku tu dekat setengah dia cerita bagaimana kapal tu ada 5 deck.
Mavi Marmara yang dibuat di Turki. Kapal tu ada 5 dek. Dia cerita peristiwa di dek kedua, bagaimana tentera Yahudi naik, tiba-tiba mereka jadi takut, terkencing dalam seluar. Tuan-tuan, komando kencing dalam seluar habis. Latihan Sungai Udang punya dahsyat, entah ke darah tu, entah ke darah ni. Komando makan ular lagi, duduk lagi gelaban semua sapu. Dia main-main komando kencing ni habis. Komando Yahudi bukan komando biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan fahamlah komando Yahudi macam mana. Latihan mereka, lasak mereka, kebencian mereka pada Islam. Mereka berlatih jadi komando, memang nak bunuh Islam. Tiba-tiba naik dek 2, mereka jatuh, mereka serahkan senjata kepada pasukan pengaman. Senjata tu geng kita ambil, lempar dalam laut. Mereka terkencing dalam seluar. Mereka bulat mata melihat sesuatu. Takut. Tiba-tiba bila kita baca bab soal jawab di penjara, ketika mereka semua ditangkap dan dibawa ke penjara Israel, ejen-ejen Mossad, ejen Israel telah datang menyoal sahabat-sahabat kita dalam penjara. Antara yang ejen Mossad tanya ialah, beritahu kami, siapakah 6 orang lelaki berjubah putih yang berada di dek 2 yang dilihat oleh komando kami, yang menyebabkan mereka terkencing dalam seluar. Malaikat turun bantu, tuan-tuan. 6 orang berjubah putih. Ejen Mossad tanya siapa mereka, menyebabkan komando kami terkencing. Rupa nampak malaikat, punya bacui penakut, serah senjata, dandan serah. Dan kawan kita ambil senjata, lempak dalam laut. Tak buat apa-apa sebab kita datang nak bawa makanan, nak bantu, bukan nak bunuh orang. Saya nak sebut apa? Demikian Allah bantu bila kita bantu Islam. Allah hantar junudan lam tarawnaha, tentera yang kamu tak nampak. Allah izin beberapa orang nampak. Komando Yahudi nampak. 6 orang berjubah putih di dek 2. Semua ada dalam buku tu. Menyebabkan mereka lemah, mata bulat, takut dan menyerahkan senjata, basah terkencing dalam seluar. Nak sebut bacui penakut puak-puak ni. Allahu Rabbi, panjang cerita. Nak sebut apa, tuan-tuan? Bagaimana mereka takut, mereka ingat bila Nabi Daud membaling batu, terlebih mengikut riwayat, pakai lastik sehingga Jalut mati. Nabi Daud waktu itu berusia 10 tahun. Tuan-tuan, inilah kualiti, inilah yang mengalahkan Jalut. Berapa ramai mereka? 700 saja mengikut tafsir, berhadapan dengan ribuan tentera Jalut. Tetapi mereka diuji Allah, mereka sabar. Jangan minum kecuali 1 tapak tangan, mereka patuh. Akhirnya mereka came out dengan golongan yang berkualiti. Tidakkah puasa melahirkan insan berkualiti? Selama 8 hari, malam ni malam 9. Sudah 8 hari Ramadan ajar didik kita menjadi insan berkualiti, ada nilai punya manusia. Kita diajar berkualiti, ada nilai dalam memilih makanan. Paling tidak kita diberi faham betapa hebatnya sebiji buah kurma. Jadilah dapat knowledge yang tu. Kalau selama hari ini asing benar dengan buah kurma, tapi
Tapi mari Ramadan Allah didik jadi insan berkualiti, iaitu sifat dia antaranya dia makan benda elok. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Punya banyak ayat ajar kita makan daripada halalan tayyiban. Pertama halal, kedua tayyiban. Tayyib ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Ada yang menafsirkannya dengan vitamin, ada yang menafsirkannya makanan seimbang. Apakah kita tidak lihat kehebatan buah kurma yang diiklankan dengan kehebatan wanita memakai purdah dalam Yusuf Tayu? Lepas tu saya habak, aku tak nak beli kurma tu, aku nak yang dua mata tu. Tuan-tuan, tidakkah Allah menyebut kehebatan kurma? Tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Ketika Maryam melahirkan Isa alaihi salam, apa yang Allah suruh Maryam makan kalau tak buah kurma? Majun cak gunung jerai itu kemudian. Makan dulu buah kurma. Mana-mana ibu yang beranak, buah kurma tolong makan. Allah sebut dalam surah Maryam, rutaban, kurma basah, rutaban janiyah, kurma yang basah, rutab, yang Melayu kata rotab, rutab, ta bukan ta, kita hantamnya rotab. Hampir beli rotab 3 kotak. Rutab bukan rotab, rutaban basah, ajwa kering. Tuan-tuan, sebiji buah kurma subhanallah menjadikan kita manusia yang ada kualiti di sudut pemakanan. Makan ni mu halal mu baik. Halal tu sudah tentu. Tayyiban, ada vitamin, mineral, fosforus, sukrus, fruktos, cukup untuk tubuh. Ada tadi buka puasa dengan cikedis. Buka puasa dengan twist, dengan sodium glutamate yang cukup tinggi, garam yang cukup tinggi, yang boleh hantam darah tinggi dengan cepat. Kita makan dengan kurma, walaupun selepas itu kedengaran bunyi peluru berpandu dinyalakan, tapi kurma ambil. Ambil kurma. Cuma ingat pesan Nabi, innallaha witrun yuhibbul witrun. Sesungguhnya Allah itu witir, kata Nabi. Allah tu ganjil, satu. Yuhibbul witir, Allah ni suka ganjil. Maka makannya 1 atau 3 atau 5 atau 7 terkenal 3 dah lah. Ada orang makan kurma ngap dulu tu, mana ada. Kena makan dengan tenang. Macam mana Nabi ajar makan kurma? Masukkan kurma dalam mulut, bilas dengan air, kepamkan dalam mulut, tolak bijinya antara 2 bibir, ambil 2 jari, tarik dan letak atas tanah. Itu cara Nabi makan kurma. 2 jari Nabi guna, tarik. Bagi perokok-perokok antara bangsa, mereka tak pernah kekok. Sebab 11 bulan mereka sudah berlatih. Bagi kita yang tak isap rokok, saya kekok. Kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang tweet lagu tu lah, terlupa. International smokers don't have any problem at all. Definitely tak ada masalah apa. Dah berlatih hari-hari. Tu cara Nabi makan kurma. Saya selalu sebut, tuan-tuan, makan fresh orange, minum apple juice,
Tuan-tuan dapat fructose. Fructose perlu ditukar kepada sucrose. Mengambil masa 4 jam duduk dalam perut. 4 jam baru dapat sucrose, baru dapat glukos. Kurma 5 saat. The fastest energy that we can consume adalah kurma. 5 saat ya dapat dah tenaga. Kau perlulah makan kurma. Allahu Rabbi, makanan berkualiti. Jadi insan berkualiti di sudut pemakanan. 1. 2. Jadi insan berkualiti di sudut time management, menjaga masa. Tidak, Allah tak bersumpah wal asri. Kita diajar menghargai masa. Kita diajar masa ini, kata pepatah Arab, masa itu seperti pedang. Tak engkau cantah dia, dia cantah engkau, kata pepatah Arab. Kasaif, macam pedang. Ajar masa bila? Iftar, betul-betul tengok jam, respect waktu. 7.39, betul-betul 7.39. Kadang-kadang lajak sikit lah, takut jam tak berapa senter dia pun puasa. 7.40, jangan lajak sangat, sebab berbuka pada waktunya itu dapat pahala besar. Betul-betul tengok jam. Jangan dengar 7.30 azan sapu, tu Kuala Lumpur. Dia kira bunyi azan tu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur awal ni. Betul-betul tengok, baru kita makan. Betul-betul tengok fajar sadiq. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Allah kata makanlah, minumlah sampai kelihatan olehmu benang putih dari benang hitam. 187 Al-Baqarah. Nampak dekat kaki langit tu putih. Itu Allah kata benang putih. Ma makna? Subuh dah masuk, berhenti. Berhenti makan, subuh dah masuk. Zaman Nabi tak ada kalender lah, kita tengok kalender lah bila subuh. 5.47, 5.48. Tak payahlah suruh bini yang pergi keluar, tak tengok benang putih ni, Allah baik. Bangang punya laki, saya menjahit benang hitam mah. Dah habis tengok sat benang putih. Benang putih apa? Itu balaghah, itu majaz. Lepas belajar Arab tahu majaz, majaz mursal, macam-macam majaz ada dalam balaghah. Benang putih itu ialah subuh, fajar sadiq. Berhenti makan. Waktu imsak boleh makan lagi? Boleh. Ingat waktu imsak tak boleh makan. Waktu imsak ulama buat supaya kita hazar, ada 10 minit lagi untuk kita melepaskan asap-asap peluru berpandu. Itu injury time, 10 minit. Bagi perokok-perokok antara biasa 10 minit tu injury time dia. Kita pula nak gosok gigi, nak pi masjid, nak pi surau, nak subuh berjemaah. Kita nak tanya, kalau bulan Ramadan tak boleh berjemaah subuh, nak buat bulan bila Pak? Tengok time betul-betul, subuh berhenti makan. Ulama kata ada makanan dalam mulut, ambil keluar, jangan telan bapal. Sebab dah tahu subuh dah masuk. Ada asap di dada, segera keluarkan, jangan disimpan. Nanti batal puasa. Tu kualiti dalam mengurus masa. Sebab penting hidup dengan masa. Tambah kita berorganisasi dan sebagainya, masa cukup penting. Berusrah, masa cukup penting. Benda-benda macam ni diajar. 2, 3. Diajar kita insan yang berkualiti dengan rajin buat benda sunat. Itu kualiti. Tak sembahyang tarawih tak apa, tak ada dosa.
Ada orang, ada satu kes di Pulau Pinang, laki dia puasa, laki dia tarawih, laki dia tak semayang 5 waktu. Sikit punya bagus. Tarawih main 5 waktu tak buat, puasa mengalah unta Arafah, keluar lidah. Kesian kat dia. Bini dia mengadu. Saya kata, macam mana nak buat ustaz? Laki saya kata, hang tembak mati laki hang. Habis dah, hang kahwin aku. Saya lawak lagu tu lah. Takkan dia nak pergi bunuh laki dia, apa yang mudah gerak? Bulan puasa tak semayang, boleh pergi tarawih. Tak takutkah dengan ancaman Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, siapa yang puasa tidak solat 5 waktu, tempatnya neraka Jahannam. Tuan-tuan kalau jumpa orang-orang macam ni di pejabat, di sekolah, tolong nasihat mereka. Kesian puasa mereka, kesian, nasihat mereka. Orang berkualiti, dia rajin buat benda sunat. Tuan-tuan tak tarawih, tak berdosa. Seperti kata Al-Qaradawi, amalan sunat ni tinggi manalah pahala dia, tetap hukum dia sunat, dia tak boleh jadi wajib. Bila kata sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Memang okay, fair enough, you tak perform salat tarawih, tak apa. Tapi tolong fikir sekejap. Ini kualiti dia. Apa dia? Tarawih hanya ada Ramadan ya, bulan lain tak ada. Kamu akan jadi orang berkualiti. Mana ada tarawih di bulan Syawal kecuali di 2 tempat, Tampoi dan Tanjung Rambutan. Lepas main tarawih bulan Syawal, tu imam dia pun telanjang. Entah pergi. Kalau melawat Tanjung Rambutan, saya kadang lalu kat pergi tengok. Kadang selambur tepi pagar tu, naked, tak ada apa. Oh gila. Mereka tarawih mungkin Zulqaidah. Hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Fikir sama. Nak letih, nak penat, ni nak pulun betul-betul. Kalau tuan-tuan kata tak letih, bohonglah, letih tuan-tuan. Mana ada ibadah tak letih? Tuan-tuan fikir, Allah bila hantar kita ibadah mesti letih. Sebab letih tu nilai ibadah, kata Imam Ghazali. Kerja haji tak letih. Saya pimpin haji orang tiap-tiap tahun pergi. Entah ingat tak letih. Nak pergi melanguk di Arafah, entah ingat tak letih. Yang tidur berdengkok ganggu kita tak letih. Yang nyamuk tu dia besar peninju, main tibai tapak kaki. Yang game rokok lagi tu hujung kemah, lagi letih. Orang tidur mereka cuih-cuih, sembang tak kan, sembang bola lah apa, letih. Lagi nak tunggu bah, nak pergi Muzdalifah, yang tu saja boleh bertinju tuan-tuan. Siapa pergi haji tahu lah. Nak tunggu bah daripada Arafah nak pergi Muzdalifah tu, ya Allah ya Karim, pantang bah melintas, kira pegang beg nak belah lalu. Wah, bah orang lain bukan bah kita. Letih. Nak pergi melontar, nak buang ihram tu 10 pagi raya, 10 Zulhijjah pagi raya, pukul 3:30 pagi nak pergi melontar Jamratul Aqabah. Bukan nak buat apa pun, nak pergi buang ihram ya. Ada yang mati orang. Bukanlah lepas tu nak pergi terjun kepala, banggi jam ke apa dah. Nak buang ihram sahaja, tahallul awal tu ya. Dengan batu tu separuh nyawa berjalan. Nak buang buah lai pakaian tu ya bagi lelaki, dan perempuan membatalkan 10 perkara daripada 13. Yang tu bergaduh, mati pun dah. Letih, yo. Semayang tak letih? Letih. Mbah tarawih lah, mata seorang ngaku aku kali. Letih. Dengan ingat tak letih. Tapi letih itulah nilai ibadah. Dan kalau nak banding letih kita dengan Rasulullah, apa ada, tak ada apa kita.
makan punya sihat. Lepas ni kami ada makan ni. Makan punya sihat. Kambing utara, selatan, timur, barat, kambing saja. Mendi sana, mendi sini. Nabi pernah berpuasa 5 hari straight, minum air sejuk Rasul. Allah, sebab tu janganlah rasa kita hebat. Tak ada apa tuan-tuan. Yang penting baru 8 hari, ada 21 hari lagi. 21 hari lagi. Ingat, raya 8 hari bulan 8. Raya 10 hari bulan 8 Chelsea lawan Malaysia. Hari raya ketiga. 21 Barcelona lawan Malaysia 10 hari bulan 8. 21 Julai Chelsea main ajak tarawih di stadium Bukit Jalil. Tak hormat langsung bulan Islam. Sebab tu kita mahu hukum berat orang yang kuang hajar dalam internet, dalam Facebook, makan sup babi, lepas tu habaq selamat berbuka puasa, mangkuk 2 ekor. Dan kita nak sebut bukan mangkuk 2 ekor ni saja mesti dihukum. Tu sekor lagi nama Chua Soilek yang menghina hudud, menghina Islam, dia pun patut hamba tangkap dia. Ini ingat 2 ekor ni saja. Yang boleh kata hakta hasutan, hakta hantam. Tapi dia bagi yang berat. Islam aja. Tu imam baca tadi, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam tak pernah paksa kamu nak masuk Islam. Tak ada paksaan dalam beragama. Kamu masuk, kamu kena patuh. Kamu tak nak masuk, kamu punya pasal. Tapi kami umat Islam ajar penghormatan ini kepada kamu. Sedap-sedap nak hina Islam. Itulah dia. Bila kita lemah, buat tak peduli dengan Islam, orang pijak kepala kita. Cuba kalau undang-undang ketat, berani dia nak berlawak apa tu? Itu bukan boleh berlawak. Makan sup babi, buka puasa, tak hina kita. Tu kita harap bukan 2 orang ni je. Tu bekas menteri Cina tu. Siapa-siapa Melayu mana pun duk hina Quran, tangkap mereka dakwah. Biadab semua. Puasa tak darah apa-apa. Baik itu Nabi warning ketika Nabi naik atas mimbar dalam hadis Imam Ahmad. Nabi naik 1, 2, 3. Mimbar Nabi 3 anak tangga. Nabi naik pertama fakultu amin. Nabi naik kedua fakultu amin. Nabi naik mimbar tangga ketiga fakultu amin. Lalu Nabi khutbah. Sahabat tu tengok, ngawat Nabi amin 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 3 kali. Ni rukun baru khutbah Jumaat kah? Tu khatib kena ikut ke amin amin amin? Rupanya Nabi kata waktu aku naik tadi Jibril mai. Jibril habaq dekat aku 3 perkara. Saya tak mau sebut 2, saya nak sebut 1 aja kait dengan Ramadan yang Nabi aminkan. Antaranya kata Jibril, ya Rasulullah, rugilah orang yang sempat hidup di bulan Ramadan, tiba-tiba dosanya tidak diampun Allah. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Nabi sokong siapa yang sempat hidup di bulan Ramadan tapi dosa dia Allah tak ampun, na'udzubillah. Boleh jadi dia puasa tak semayang, boleh jadi dia puasa semayang tapi tak boleh jaga mulut, tangan, habis mengata mengumpat kata ke orang. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Akhirnya al-ju'i wal-'atash, lapar, dahaga, bazar Ramadan, habis puasa dia. Baik itu tuan-tuan, baru 8 hari, 20 hari lagi, 21 tahun ni 29, raya 8, 7, 8 last puasa 29 Ramadan. So ada 21 hari lagi nak prepare, nak perbetul mana ada loopholes, lubang-lubang, lubang-lubang kesalahan kita, boleh perbetul lagi. Ingat, puasa didik kita jadi insan berkualiti.
Management in time itu penting. Hatta dalam kita berwuduk pun diajar mana itu antara kualiti dia, apa dia menetapkan mana dulu. Orang yang berkualiti dalam hidup dia akan letak which one come first, which one is the most priority. Yang tu dia letak dulu. Tengok puasa aja, isyak dulu baru tarawih, prioritinya di situ. Tamar dulu baru nasi, ada prioriti dia. Tentang tengok ambil wuduk, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq al-ayah. Ayat 6 suratul Maidah. Dalil ambil wuduk. Wahai orang beriman, bila kamu nak dirikan solat, pertama-tama faghsilu wujuhakum, basuh muka dulu, wa aydiyakum, basuh dua tangan, ilal marafiq, sampai mirfaqun, siku. Kemudian famsahu ru'usakum, basuh, sapulah kepalamu. Bukan rambut. Ru'usakum, rais, kepala. Kalau rambut, orang botak tak payah semayang, rambut tak ada. Legah orang botak tak payah semayang. Allah kata rambut, dah kepala. So kita basah rambut tu kosak kepala kita. Faham tu? Imam Syafi'i kata sekurang-kurang 3 helai basah. So bila kita basah rambut tu kosak, kita basuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kakimu sehingga buku lali. 4 rukun wudu. Basuh telinga, Quran tak habaq, tu hadis. Kumo-kumo, Quran tak habaq, tu hadis. Masuk air dalam hidung, Quran tak habaq, itu hadis. Nak cerita apa? Prioriti. Siapa basuh tangan muka kemudian tak sah wudu, tak sah semayang. Orang berkualiti sentiasa letak kerja dia. Okey, mana satu penting, letak dulu nombor 1. Besok nak pergi kerja, banyak kerja nak buat. Okey, nombor 1 sekian-sekian, nombor 2 sekian-sekian. Puasa didik, solat widik, dan juga wudu mendidik. Inilah kita, Islam yang berkualiti, insya-Allah. Tuan muslimin dan muslimah, saya kira sekadar itu. Dan sebelum berundur, saya dah minta izin dengan pengurusan masjid bagi pihak sahabat, bukan saya punya sahabat, Ustaz Hanif Ghazali, tuan-tuan pun kenal, Madrasah Az-Zubaidiyah Merbuk, minta tolong, dia telefon minta tolong lancarkan derma tanah wakaf dia malam ni. RM5, RM10, RM50 dalam bentuk kad. Tuan beli, siap dah lafaz di situ, beli saja dan niatkan saja untuk siapa tuan-tuan nak wakaf. Ustaz Hanif sekarang berada di Kuala Lumpur sampai 28 Ramadan cari dana. Ustaz Hanif abad dah naik 3 tiang untuk bina asrama baru. So dia telefon, Ustaz boleh tolong? No hal, itulah kerja saya tiap-tiap tahun, lidah gigi saya tolong, itulah pahala saya. Sama-sama kita bantu, tertegak sekolah tu, pahala mengalir sampai mati, sampai kiamat. Itu wakaf. Tak boleh beli RM10, beli RM50. Ni bonus najis umum dah, bonus. Orang kerja kerajaan kan dapat bonus. Sapu bonus tu, pangkah macam biasa. Sekian untuk malam ini. Bantu kita seorang sikit, ada pekerja dia di luar, anak-anak murid, mudah-mudahan diberkati Allah. Mohon maaf bergurau lebih kurang. 21 hari lagi selamat meneruskan ibadah puasa. Dan kita jumpa balik kuliah bulan 8, minggu ketiga hari Rabu kuliah kita, insya-Allah jumpa balik macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala rasulil amin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibb
العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. Tuan-tuan, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Baginda Ustaz Halim Nasir. Tuan-tuan, jangan balik lagi, malam ni ada jamuan di belakang. Tuan-tuan sila ke belakang, InsyaAllah ada jamuan nasi, tuan-tuan boleh ke belakang. Seperti yang Ustaz umumkan, InsyaAllah kita kuliah Ustaz pada hari Rabu minggu ketiga di surau ni. Tuan-tuan boleh ikuti siri kuliah bulanan. Dan juga di luar sana kita akan letakkan sejadah. Yang membeli sambil mewakaf tu, beli. Yang tak mungkin bawa RM1 2, tuan-tuan letak atas sejadah, kita akan tolong beli daripada sumbangan tu, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.